Shalom, bertemu semula dalam sesi renungan pada hari ini. Nama saya Meg. Tajuk renungan pada hari ini adalah Ingatlah Kebaikan Tuhan. Teks firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Mazmur 106 ayat 13 hingga 33. Saya akan bacakan ayat 13 hingga 33. Tidak lama kemudian, mereka melupakan perbuatannya, mereka tidak menantikan bimbingannya, tetapi dikuasai nafsu buas di gurun dan menguji Allah di tanah tandus. Dia memberikan mereka apa yang diminta oleh mereka, tetapi menghantar kelemahan ke dalam jiwa mereka. Mereka iri hati kepada Musa di perkemahan dan Harun, orang suci Tuhan. Bumi terbuka lalu menelan Datan dan mengambus Abiram serta para pengikutnya. Api dinyalakan dalam kalangan pengikut mereka, lalu membakar orang zalim. Mereka membuat patung anak lembu di Horeb, lalu menyembah patung buatan mereka. Dengan demikian, mereka menukar kemuliaan mereka untuk patung lembu jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah, penyelamat mereka, yang telah melakukan perkara-perkara yang hebat di Mesir, mujizat-mujizat di tanah Ham, perkara-perkara yang menakjubkan di pinggir Laut Merah. Oleh itu, dia berfirman bahawa dia akan memusnahkan mereka, tetapi Musa, orang pilihannya, berdiri di hadapannya, memohon untuk mereka bagi memalingkan kemurkaannya, supaya dia tidak memusnahkan mereka. Tetapi mereka membenci tanah yang baik. Mereka tidak percaya akan firman-Nya. Sebaliknya, bersungut di kemah-kemah mereka yang tidak menghiraukan suara Tuhan. Oleh itu, dia mengangkat tangannya, bersumpah bahawa dia akan membawa kekalahan kepada mereka di gurun dan kepada anak cucu mereka dalam kalangan bangsa-bangsa, serta menyelerakkan mereka di serata negeri. Mereka juga menyertai Baal di Peor dan makan korban persembahan yang dibuat kepada orang mati. Demikianlah mereka menyakitkan hati Tuhan sehingga Dia marah dengan perbuatan mereka. Lalu berlaku wabak di kalangan mereka. Maka Penenias tampil memohon untuk mereka, lalu wabak itu berakhir. Perbuatannya itu dikira sebagai pembenarannya, turun-temurun selama-lamanya. Mereka juga membuat Tuhan marah di mata air Meribah, lalu Musa ditimpa kesusahan kerana mereka. Kerana mereka memberontak terhadap Roh Allah, sehingga Musa bersuara dengan gopoh. Lupa itu lumrah. Jika seringkali lupa, apalagi akan hal-hal penting, sering membahayakan kita. Lupa pada hal-hal penting dapat menghalang pekerjaan, pendidikan, pelayanan, malah hubungan kita. Melupakan kebaikan Tuhan adalah sangat berbahaya bagi pertumbuhan rohani kita. Melupakan pertolongannya dan pekerjaannya dalam kehidupan kita membuatkan kita akan berungut apabila kita berhadapan dengan kesukaran. Ini berlaku dalam kehidupan orang Israel. Apabila mereka melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, ketika itulah mereka mulai memberontak terhadap Tuhan. Terdapat di dalam ayat 13 hingga 14. Bagaimana Tuhan mengingatkan umat-Nya dari kealfaan. Hukuman adalah satu-satunya cara untuk membuatkan mereka berpaling kepada Allah. Terdapat di dalam ayat 16 dan juga 26. Namun, jangan menyangka bahawa Tuhan menyebarkan keganasan di kalangan umat-Nya. Di satu pihak, hukuman Tuhan selalu berdasarkan kasih-Nya terperangkap dan jatuh ke dalam perbuatan dosa. Sebaliknya, hukuman senantiasa mempunyai aspek didikan. Tuhan mendidik umat-Nya kerana status mereka adalah sebagai umat pilihan Allah. Bagaimana dengan kita pada hari ini?
Adakah kita sudah mulai lupa tentang kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Apabila masalah datang menimpa kita, apakah kita akan mudah melupakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita? Adakah kita mulai merungut tentang doa yang tidak terjawab di dalam kehidupan kita? Adakah kita mulai meragui Tuhan apabila kesulitan hidup ini yang tidak pernah berakhir? Namun, ingatlah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Kebaikan dan rahmat-Nya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekiranya di masa lalu Tuhan telah menolong kita pada waktunya, sekarang juga Tuhan dapat menolong kita, akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jangan lupa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, kerana itulah yang akan menguatkan iman kita. Sekian, terima kasih dan Tuhan memberkati kita.